Kembali lagi dalam mata pelajaran PJPK tingkatan 1. Kali ini cikgu akan terangkan tajuk keselamatan di sekolah ya. Okey, baik. Di sekolah banyak berlaku kes buli dan gangsterisme. Jadi sebelum kita menguraikan dengan lebih lanjut tentang buli dan gangsterisme, okey, kita tengok dahulu maksud buli. Buli bermaksud serangan daripada satu pihak yang lebih berkuasa dan mangsa tidak melawan atau tiada reaksi untuk membalas serangan. Okey, selalunya kes buli ni akan berlaku sekiranya mangsa iaitu yang dibuli tadi itu tidak melawan, takut kepada pembuli. Okey, jadi berlakulah kes buli. Macam contoh gambar yang cikgu letak di slide ni ya. Kemudian kita tengok kategori buli. Buli terbahagi kepada dua, iaitu secara verbal. Secara verbal ni maksudnya kamu hanya mengeluarkan perkataan seperti mengejek, ejek kawan kamu, mempersendakan kawan kamu. Mempersendakan maksudnya macam kamu suka mengata tentang bentuk fizikal, gemuk ke, bodoh, pandai, macam itulah. Okey, kemudian mencemuh. Okey, kemudian kategori secara fizikal. Fizikal ni maksudnya kamu menolak kawan kamu, mengugut kawan kamu, kemudian mengajak untuk bergaduh, memukul dan mencederakan murid yang lain. Okey, punca kes buli. Kenapa kes buli berlaku di sekolah? Okey, kita tengok yang pertama daripada pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya maksudnya kawan kamu di sekolah lah. Okey, rakan sebaya tidak matang. Yang kamu pilih kawan tu pun yang suka mencabar dan provok. Suka mencabar kamu melakukan sesuatu yang tidak elok lah. Kamu pun rasa tercabar dan melakukan kes buli lah. Kemudian pengaruh media massa. Okey, adanya tutorial melakukan keganasan. Filem dan drama luar negara mudah didapati di internet. Budaya asing yang kontras. Maksud pengaruh media massa ni, kamu boleh tengok aktiviti keganasan ni dalam filem, drama luar negara dan juga kes yang real lah daripada internet. Kamu boleh search. Kemudian sikap pelajar berkenaan. Sikap kamu sendiri, iaitu kamu kurang berdisiplin, suka menyimpan dendam, inginkan perhatian daripada orang lain. Tu sebab kamu suka membuli. Kemudian satu lagi, pentadbiran sekolah kurang berkesan, iaitu jawatan kuasa disiplin perlu memainkan peranan yang lebih kuat untuk mendedahkan kes buli ni, bahaya kes buli dan sebagainya kepada pelajar. Okey, dan juga perlu mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut undang-undang sekolah. Seterusnya, kurang kasih sayang, iaitu ibu bapa sibuk, lepas tu anak-anak bebas tanpa pemantauan. Okey, ibu bapa sering tiada di rumah, jadi anak-anak ataupun kamu boleh keluar suka hati ataupun boleh membuat apa saja di rumah kamu, boleh membawa kawan-kawan kamu tanpa pemantauan, tanpa pengetahuan ibu bapa. Kemudian kurang didikan agama. Tidak tahu hukum tentang menyakiti orang lain
gagal beza baik buruk yang dilarang dalam agama. Okey. Kemudian latar belakang masalah emosi. Masalah keluarga membuatkan tekanan, menganggap buli sebagai cara untuk melepaskan tekanan kamu. Okey, kamu ada masalah di keluarga, kamu bawa masalah tu melepaskan tekanan tadi kepada orang lain. Kemudian masalah dalam keluarga iaitu selalu didenda, dimarahi di rumah, selalu bergaduh antara adik-beradik pun akan menyebabkan kamu akan melakukan kes buli ataupun dibulilah di sekolah. Okey, jadi kamu tengok kes buli di sekolah membimbangkan. Kes buli memberi kesan mental dan fizikal yang mendalam kepada mangsa buli. Okey, kesan mental lah boleh menyebabkan seseorang itu takut. Boleh menyebabkan berfikiran secara tidak waras lah. Kemudian dari segi kesan, dari segi fizikal, orang yang dibuli tadi itu akan cedera lah. Okey, baik. Kita masuk pula gangsterism. Apa itu gangsterism? Iaitu kegiatan gangster atau kongsi gelap dalam suatu kegiatan jenayah. Okey, selalunya gangsterism ni dia akan berlaku dalam bentuk kumpulan. Dia bentuk macam buli juga tetapi berlaku dalam bentuk kumpulan, dan kebiasaannya dia akan menyebabkan terjerumus dalam kegiatan jenayah. Okey, kita tengok kes apa yang tergolong dalam gangsterism. Okey, kes ni sentiasa berlaku di dalam sekolah lah. Okey, yang pertama bergaduh, merokok, berjudi, ponteng sekolah, mencuri, mencabul dan merogol, memeras ugut, vandalism. Vandalism ni maksud merosakkan harta sekolah. Okey. Semua kategori gangsterism ni kebiasaannya kamu akan melakukan dalam bentuk kumpulan. Okey. Jika kamu terlibat dalam kumpulan kongsi gelap ni, selalunya kamu akan dihadapkan ke mahkamah dalam kes jenayah kalau kamu melakukan sebarang jenayah yang disenarai di sinilah. Okey, kita tengok faktor gangsterism. Yang pertama, kekurangan kasih sayang dan perhatian ibu bapa terhadap anak mereka. Okey, sama juga dengan kes buli tadi. Kemudian pengaruh rakan sebaya dan juga pengaruh media massa. Langkah mengatasi masalah gangsterism. Yang pertama, peranan ibu bapa, iaitu ibu bapa perlu mengambil perhatian terhadap tingkah laku anaknya dan selalu memantau aktiviti yang dilakukan oleh anaknya dalam pergaulan seharian. Okey, ibu bapa perlu tahu apa yang anak mereka lakukan. Kemudian peranan media massa. Pihak media massa sepatutnya berhenti menyiarkan filem yang mengandungi isu negatif seperti keganasan dan jenayah. Selalunya remaja akan menirulah. Dan satu lagi, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang seperti Akta Pencegahan Jenayah dalam jenayah remaja lah. Okey, kita tengok faktor penyebab perbuatan membuli dan gangsterism. Yang pertamanya adalah untuk menunjukkan kuasa. Nak tunjuk kata dia tu hebat. Kemudian nombor 2, kepuasan diri apabila dia membuli seseorang ataupun melakukan jenayah gangsterism di sekolah, dia akan merasa puas lah. Pengaruh rakan sebaya satu lagi, kawan yang suruh kamu pun buat.
Nombor 4, pengaruh media sosial, iaitu kamu dapat dari TV ataupun internet lah. Okey, baik, kita tengok slide yang terakhir. Okey, kesan buli dan gangsterism ada 4. Okey, apabila kamu suka membuli dan melakukan jenayah gangsterism ni, tak kiralah kepada orang yang membuli, dibuli sekalipun. Yang pertama, sering ponteng sekolah sebab takut. Yang kedua, berasa rendah diri. Tak rasa kurang yakin, rasa macam malu. Okey, kemudian sering berasa takut dan bimbang, dan juga satu lagi, emosi tertekan. Okey, emosi kamu tidak stabil. Okey, kamu tengok di sini satu keratan akhbar yang cikgu tampilkan di slide ini, iaitu buang sekolah jika dapati sertai kongsi gelap. Okey, selalunya kongsi gelap ni dia ada orang yang pengaruh lah di luar untuk kamu melakukan sesuatu di sekolah. Okey, jadi kamu boleh dibuang sekolah. Okey, baik, itu saja. Sekian, terima kasih.